Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah pada pagi ini Ustaz selaku guru pendidikan Islam prasekolah sangat bersyukur dapat bersama-sama untuk berkongsi sedikit ilmu dalam video yang tidak lama untuk murid-murid prasekolah tonton bertajuk bersuci. InsyaAllah Ustaz akan sampaikan secara mudah agar murid-murid prasekolah dapat faham. Sebelum itu kita sama-sama untuk memulakan kelas dengan bacakan doa. Mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, kita nak teruskan pelajaran kita. Mari kita sama-sama untuk melihat ini kita punya paparan depan. Okey, tajuk pendidikan kita untuk sahaja pendidikan Islam prasekolah iaitu bersuci. Bersuci. Hari ini iaitu pada 22/1/2021 hari Jumaat, dan murid-murid yang tidak sempat boleh tonton bila masa video ni di YouTube Ustaz ada masalah. Okey, kita akan mulakan dengan tajuk bersuci daripada najis. Ini nak tahu murid prasekolah kena tahu bersuci itu apa. Bersuci itu bermaksud membersihkan diri dari kekotoran. Adapun pada syarak ialah menghilangkan atau mengangkat segala perkara yang menghalang daripada sahnya sembahyang dan ibadat yang lain, sama ada hadas atau najis. Okey, Ustaz nak highlightkan yang bersuci saja. Maksudnya di sini murid-murid prasekolah bersuci ni awak nak bersihkan diri awak. Awak nak bersihkan diri awak daripada kotoran. Macam awak pergi tandas kan, awak pergi buang air besar ke, buang air kecil ke, awak kena bersihkan diri awak. Pastikan diri awak betul-betul bersih. Bersihkan diri awak macam mana? Nanti Ustaz akan sentuh. Akan cerita lebih lanjut. Okey, Ustaz tak ceritakan lebih detail tentang najis. Najis ni awak tahulah, najis ni macam yang keluar daripada kubur dan dubur, daripada tempat keluar najis awak tu, itu dikira najis lah. Dan samping itu juga najis-najis yang lain, najis daripada haiwan, macam tak cicak tu kan, kita terpijak tu kira najis lah. Dan ia merupakan satu aspek penting. Bersuci ni penting, penting sangat-sangat anak-anak prasekolah. Sebab apa? Kalau anak-anak nak sembahyang, nak buat ibadat, kalau tak bersih daripada kotoran seperti najis, macam mana nak beribadah? Betul tak? Okey, Ustaz ambil daripada sumber internet juga ni. Okey, sekarang Ustaz nak pergi pada yang biasa, najis yang biasa yang awak lihat, yang awak pernah lihat dan awak pernah lalui. Okey, Ustaz nak sambung semula tentang perbahasan tentang penerangan tentang najis mutawasitah. Ustaz tak cerita semua najis, Ustaz hanya cerita pasal najis mutawasitah dan juga najis muaffafah. Sebab untuk murid prasekolah seharusnya dia tahu tentang najis mutawasitah, najis pertengahan dan juga najis muaffafah, itu najis secara yang ringan. Sebab apa Ustaz cerita pasal najis sederhana ni? Okey, sebab dia adalah najis selain daripada najis muhalazah dan juga najis muaffafah, iaitu apa dia? Segala yang keluar dari kubur dan dubur manusia atau haiwan, seperti mazi, wadi, kencing. Najis manusia dan haiwan melainkan air mani manusia. Okey. Dan juga darah. Darah juga dikira sebagai najis. Najis mutawasitah, yang keluar apa? Yang selain daripada hati, limpa, anda muntah, bangkai binatang yang mengalir, darahnya. Okey, arak juga adalah najis mutawasitah. Okey. Yang Ustaz nak cerita kat sini adalah yang benda yang anak-anak selalu lihat, anak-anak selalu tengok, iaitu darah. Itu adalah najis. Okey, selain itu juga adalah seperti apa? Air kencing. Yang kita yang yang anak-anak murid-murid kalau rasa sudah terbuang air kecil tu, itu dikira najis. Yang terkencing dalam seluar, itu dikira najis.
Jangan anggap benda itu sebagai suatu benda yang biasa. Tak boleh, kena bersihkan. Ada cara nak bersihkan. Okey, saya teruskan lagi. Ni contoh gambar darah, tahi, arak ni kira najis mutawasitah. Sekarang Ustaz nak pergi pada yang kedua, iaitu najis muaffafah. Okey, najis muaffafah ini dikira sebagai najis ringan. Najis ringan, najis yang paling ringan antara 3 peringkat najis. Okey. Najis ringan ni apa? Iaitu air kencing bayi lelaki yang belum berusia 2 tahun dan belum memakan apa-apa selain daripada susu ibunya semata-mata. Okey di najis muaffafah ni adalah dirujuk khas kepada air kencing bayi lelaki yang belum berusia 2 tahun yang tak makan dan tak minum selain daripada susu ibunya semata-mata. Okey. Ni gambar baby ni. Ni jangan ikut kuat ni. Okey. Sekarang Ustaz nak pergi tentang alat-alat bersuci. Alat-alat bersuci ni murid-murid, alat bersuci ni bersuci ini apabila terkena najis ataupun sedang berhadas. Sebab apa? Kita nak buat murid-murid ni kadang-kadang pergi ke tandas, pergi ke tandas nak cepat, tak basuh dengan air yang bersih. Kadang-kadang dah basuh tapi tak hilangkan bau, warna dan rasa. Pastikan 3 kriteria ini betul-betul. Ibu bapa di rumah, Ustaz sarankan bolehlah dalam masa yang ada ni ajar anak betul-betul bagaimana bersuci yang dianjurkan dalam Islam, yang ditunjukkan dalam Islam. Okey, ada beberapa alat tambahan yang kita benarkan untuk bersuci seperti air mutlak. Air mutlak ni apa? Iaitu air yang suci lagi mensucikan. Dan juga disebut sebagai apa? Air tersebut ada suci daripada zat. Air itu adalah suci daripada zat dan tidak bercampur dengan najis. Dan juga disebut sebagai mensucikan kerana air tersebut menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Air mutlak ni adalah air yang suci lagi mensucikan. Bukan air kopi ataupun air Milo. Air Milo, air kopi tu dia hanyalah setakat suci je lah, tapi tidak mensucikan. Dia tidak memenuhi maksud mensucikan kerana air tersebut tidak digunakan untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Ada orang gunakan air sirap untuk basuhan, tak ada kan? Tak ada. Okey, ni contoh selain daripada air mutlak, iaitu kita ini kalau darurat lah. Kalau dalam kawasan rumah kita ataupun di dekat kawasan rumah kita ada, tak apa. Okey, ini adalah alat-alat selain daripada air. Kalau dalam keadaan darurat, macam kita darurat, kawasan kita dicatu air, tak ada air selama seminggu, kita pula selalu sakit perut nak buat air besar, maka ini pilihan yang ada yang dibenarkan dalam Islam. Kita boleh guna kayu, kertas, apa lagi? Kita boleh gunakan kertas, kayu, tisu, batu. Ini batu bukan apa ni. Bukan pokok bunga, batu. Okey, murid-murid ingat, boleh guna kayu, kertas, tisu dan batu. Jikalau tiada air. Tapi kalau boleh cari air, boleh cari air. Contoh pergi ke kedai, ada orang jual air dalam botol besar, gunakan air lagi. Gunakan air lagi. Kerana sifat air itu adalah suci lagi mensucikan. Bukan kita rasa tak ada air, kat rumah kita tak ada air, tapi kita tidak berusaha ataupun berikhtiar untuk mendapatkan air. Kita pergi kat rumah, kita tak cuba minta orang sebelah rumah dia. Okey, kita tengok adakah game yang kita nak main ni betul-betul dah masuk nama dah. Tak tahu nama sini. Okey, kita nak main permainan yang kedua, iaitu alat bersuci. Alat bersuci, tekan start. Okey. Okey, kita tekan. Okey, permainan ni macam mana? Alat bersuci yang betul. Okey, 1, 3, 2, 1. Tisu, betul tak?
Oh betul, terbang lagi, terbang lagi. Kaca? Bukan, kaca tidak. Terbang tempat lain. Oh, ada jawapan lagi betul. Betul betul. Saya nampak ada pergi. Murid-murid hanya perlu halakan arah kapal apa? Kapal terbang ini pergi ke jawapan yang betul pada awal. Terlepas. Okey. Okey, ada lagi tak jawapan? Ada lagi tak jawapan yang lain? Okey. Ada jawapan ni? Tak ada jawapan lah. Mana? Air dah, kayu dah. Mana lagi jawapan lain? Tisu dah. Ada lagi jawapan. Oh, dah 1 minit tak jumpa. Tak jumpa jawapan mana. Di sini jawapannya. Kertas. Betul tak jawapan di kertas. Kita tengok kapal. 5 dah. Okey, betul semua. Terbaik. Okey, terbaik itu jawapan kita. Kita nak tengok jawab ada tak soalan. Okey, permainan yang tadi yang Ustaz ceritakan tadi, permainan kompos puzzle. Kita nak main kompos puzzle Okey. Kita masukkan nama. Dah masuk nama, betul. Dah masuk nama. Kita tekan play. Okey, kita tengok siapakah yang menang. Cuba teka apakah gambar ini. Okey, nanti Ustaz share link dia. Murid-murid di rumah boleh buat. Murid-murid pra boleh buat di rumah. Okey. Okey. Okey, apa lagi? Okey. Ya betul. Okey, menarik tak? Menarik. Nanti murid prasekolah boleh cuba jawab. Saya dapat 17 markah. Siapa dah boleh dapat markah lebih banyak daripada ustaz? Okey. Itu saja untuk aktiviti kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi untuk kelas prasekolah yang akan datang. Nanti Ustaz akan share link untuk permainan gamifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.